benda yang mengganggu gugat dan menyebabkan rakyat jadi gusar, resah kan. Macam benda ni jadi cakap-cakap awam, cakap-cakap dekat masjid, cakap-cakap dekat surau, cakap-cakap tempat tarawih, cakap-cakap pasal moral, bercakap pasal benda-benda macam ni kan. Jadi aku nampak dia orang ni memang sengaja lah. Dan kerajaan sekarang ni sepatutnya belajarlah apa yang berlaku masa kes Adib dulu. Tengok sebelum kes Adib berlaku, macam mana momokkan dia orang, macam-macam isu dia orang buat, macam-macam benda semua dengan perhimpunannya, dengan ISEC semua. Akhirnya apa yang berlaku ialah kekorbannya seorang pejabat awam. Ini masalah yang ni kita nampak pun dia orang ni modus operandi yang sama juga. Dengan bom molotov lah apalah. Teruskan. Betul aku. Betul. Sebab itu saya katakan, saya tak tahulah, saya sangat bimbang dengan keadaan negara kita ni. Kalau kita tengok Abang Adam, perkara yang sama PAS hina pijak Quran pada satu masa yang saya tunjukkan kan, kalimah Allah juga. Tapi kenapa sebatah pun tak ada cakap apa kepada PAS? Kalau mahu bela agama Islam, tak kira siapa dan bangsa yang hina kalimah Allah, patutlah ditentang dan dibela kalimah Allah itu. Bukan cakap dengan orang bukan Islam saja. Dan anggota PAS ini yang saya tunjukkan, okey, saya tunjukkan sekejap. Kita tengok ni. Adakah dibiarkan? Bukan seorang saja Bukan seorang saja. Oh, rupanya tak tinggi benda ni. Saya ingat di pintu gerbang tau Abang Adam. Rendah je. Rendah je rupanya benda ni. Kenapa perlu naik atas tu dengan kalimah Allah di bawahnya? Inilah yang dikatakan ulu. Puak-puak ni lah. Puak-puak ni lah yang duk komen-komen dekat TikTok, dekat social media. Dan yang jenis perangai macam ni lah. Pelampau. Inilah hasil-hasil daripada pasti, hasil-hasil didikan PAS lah ni. Yang kita katakan Khawarij tu, inilah dia ni. Dia lah kononnya terpaling membela Islam, menjaga Islam. Tapi tengoklah perbuatan dia orang melampau. Nabi ajar macam ni ke? Duduk selamba je. Nabi ajar macam ni ke? Dia orang ni salah pamer, salah menunjukkan Islam tu. Ini hasil didikan yang salah lah. Patutnya Islam tu meraihkan kedamaian, apa semua kan, keharmonian. Bukannya pecah belah. Pecah belah ni kerja iblis. Agenda pecah belah ni yang sentiasa fikir cara macam mana nak buat kecoh, macam mana nak buat huru-hara, macam mana nak menggagalkan apa semua kan. Ini kerja-kerja iblis ni yang tak boleh nak tengok orang lain senang, tak boleh nak tengok ada kemajuan, tak boleh nak tengok ada penambahbaikan. Ini ada puak-puak ni. Mereka memang establishment. Mereka memang tak boleh nak tengok benda-benda macam ni. Tapi apa cakap contoh berkenaan dengan apa yang saya cakap pemimpin tu, yang beza dia orang ni adalah pengikut. Ikut je. Ni yang panggil Islam taklid tu tadi. Yang mana mereka beragama hanya menjadi ikut-ikutan. Mereka tak guna pun akal fikiran dia untuk berfikir. Sebab dalam Al-Quran pun Allah suruh kita berfikir kan, renung, tengok sekalian alam semua. Kita kena jadi observer, melihat, memerhati supaya kita dapat menghargai persekitaran. Contohnya dalam bermasyarakat, berjiran dan sebagainya. Jadi kita fikir baliklah, adakah tindakan kita ini untuk mempamerkan Islam? Adakah perbuatan dan percakapan kita ni meraihkan kepelbagaian dan kemajemukan? Macam tadi yang dicakap kan, dah ada dalam parlimen, Jelutong bawa kan. Aku tahu isu tu yang berkenaan dengan isu linggam dan sebagainya. Kita kena jagalah sensitiviti kaum, sensitiviti agama. Ini katakan 3R tu tadi, masing-masing kena jaga. Bagi mereka yang tak boleh nak jaga, ada undang-undang. Tapi janganlah double standard kan. Gunakan undang-undang untuk mengekang, memendung, dan juga untuk inilah keamanan dan kehormatan negara ni lah. Janganlah dia biarkan benda ni. Itu aku cakap, apabila
PH naik je. Oh, banyaklah kes-kes macam ni. Pong. Siapa punya kerja? Adakah PH nak sabotaj PH sendiri? Fikir logik lah. Tapi bila 33 bulan dia mencari kerjaan, walaupun masjid ditutup, walaupun macam-macam dia buat apa semua kan. Terima kasih. Terima kasih, Man. Tak adalah pula berlaku apa benda pemberontakan ke apa ke. Tak ada. Relax je buat-buat ni. Tak marah pun bila masjid tutup apa semua. Bila kita tengok ada apa, bila solat kan, solat pun kena gari, solat pun kena tangkap. Buat-buat ni relax je. Tak ada apa-apa dalil pun keluar. Pun tak. Maksudnya boleh patuh je. Boleh patuh je pada ulul amri. Itulah menunjukkan bahawa dia orang ni, kalau selain daripada dia orang memerintah, dia orang ni takkan berpuas hati. Puak-puak ni, walaupun bila dia orang minta, dia orang ni bodoh, dia orang ni bangang, tak jaga ekonomi, tak kerti buat kerja, dia orang okey, lega puas hati. Sebab apa? Oh, sebab ulama kami jadi pemerintah, dapat pahala. Sebab apa? Oh, sebab kami dah berjaya. Tapi apa yang berlaku masa 33 bulan? Inilah kesannya, nak membersihkan daripada apa benda yang dia orang tak buat, dan juga kehancuran yang dia orang buat semasa 33 bulan. Kita ada banyak bukti, bukan kita cakap kosong. Lepas tu, bila kita nak membetulkan balik negara ni apa semua, ada orang buat ulang balik skrip yang sama. Kita boleh faham lah skrip yang sama. Benda ni semua scripted. Dah boleh agak, dah boleh jangka dah. Sebab apa? Siapa yang akan mendapat untung bila berlaku kekecohan ni? Korang lah yang dapat untung. Sebab apa? Sebab korang suka tengok kerajaan ini gagal, berlakunya huru-hara dan sebagainya. Masa korang merintah tu confirm korang gagal. Sebab apa? Kita orang tak buat apa-apa pun, tapi gagal. Tapi sekarang tengok, kita buat apa-apa, semua jadi gagalkan dia orang. Susah nak cakap lama-lama ni, batuk. Lama dah tu. Saya duduk tunggu queue ni. Lah panjang pula Abang Adam. Okey. Jadi hentikanlah ambil kesempatan memarakkan isu hal stalking ini. Sebab ianya tidak memberi manfaat kepada sesiapa. Orang yang kita tak suka, orang yang kita benci, orang yang kita marah tu, yang korang duduk melalak berkenaan dengan isu ini, telah pun dibawa ke mahkamah. Nak apa lagi? Nak macam mana lagi? Takkanlah sampai kita ni dilabel sebagai negara ekstrim. Takkanlah kita dilabel sebagai negara yang mengambil tindakan atas tangan sendiri. Takkanlah nak tunjukkan kepada orang luar yang kita negara yang melampau. Takkan kita nak tunjukkan kepada orang luar yang negara kita ni memang tak boleh nak bawa berbincang, tak ikut undang-undang. Sedangkan undang-undang itu ada. Okey, salah tu tak salah isu stalking tu. Tapi jangan ambil kesempatan kita ni nak mainkan, nak apikan isu 3R dan sebagainya. Kerana negara kita ada undang-undang dan pihak berkuasa dah buat siasatan isu stalking itu. Tapi jangan lebih-lebih, jangan lebih daripada pihak berkuasa. Okeylah, kalau anda nak melalak 24 jam sehari pun berkenaan dengan itu, tapi kalaulah orang Islam sendiri, dia nak pijak, dia nak diri, dia nak duduk atas kalimah Allah tu, korang nak diam, maknanya korang ni berat sebelah lah. Siapa pun kita, Islam atau tak Islam, kalau kita tengok perempuan yang buka baju dekat kelab tu, yang dia kata dia hafal Quran, yang tiba-tiba dia buka baju dia tinggal yang 2 cebis je kan. Dan kenapa dia didakwa di mahkamah? Kerana menghina Islam. Dia pun Islam sebenarnya. Jadi kenapa ada bias berat sebelah dan ada yang didakwa, ada yang tak didakwa? Padahal kedua-duanya salah. Betul tak? Jadi orang Islam yang hina pijak ayat Al-Quran boleh pula. Jadi sebab apa tahu? Orang bukan Islam ni dia tengok apa yang kita buat. Jadi kalau orang Islam buat, dia ingat boleh buat sebab dia orang tak kenal agama kita. Dia tidak pergi ke kelas agama. Dia tak ambil pendidikan agama Islam daripada sekolah. Dia tak belajar itu di sekolah. Dan kalau kita tengok hari ini, Khidmat telah saman ganti rugi kepada kilang stalking setinggi 38 juta. Dan yalah, sampai ada yang baling molotov walaupun tak meletup dan sebagainya, dan ada yang menganggap ini adalah satu
lakonan dan sebagainya. Negara Malaysia kita ni dibina berdasarkan pelbagai kaum dan agama, berlandaskan perpaduan dan keharmonian. Tapi sejak akhir-akhir ini, ahli-ahli politik setiap hari membakar api perkauman dan fahaman sempit agama, dan mereka akan melakukan ini demi survival politik mereka tanpa mempeduli apakah tindakan mereka itu akan menghancurkan negara. Adakah anda cuba untuk kekal relevan dengan membawa isu-isu panas begini untuk anda dianggap hero dan sebagainya? Wallahualam lah. Kan? Saya tak tuju kepada siapa-siapa. Siapa nak terasa, silakan terasa. Nanti ada yang melompat-lompat dan terasa dan sebagainya lah. Jadi, boykot, berkenaan boykot atau tidak itu hak masing-masing sebagai pengguna. Kita tak boleh nak paksa anda membelanjakan duit anda. I never say yes or no, tapi itu adalah satu kerugian kepada ekonomi kita. Sebab kesan boykot ini besar, ia melingkupkan perniagaan, ia boleh memberikan kesan kepada periuk nasi orang dan ia boleh menyebabkan tekanan emosi. Ia juga boleh menyebabkan bapa kepada anak-anak kecil hilang pendapatan dan sebagainya. Tanya diri kita, jangan kita buat sesuatu kerana pengaruh orang. Sampai bila kita nak jadi tunggangan orang, sampai bila kita nak dipengaruhi orang lain dan sebagainya. Kan? Sebab kalau kita lihatlah, ramai orang yang memakai hamun dan tak bersetuju dengan kita, akan cop kita, akan label kita macam-macam. Tapi dalam situasi begini, kamu ni nak hukum orang sampai berlingkup, sampai kononnya jangan cuba begini. Ini adalah satu kekerasan dan agama kita tidak menyuruh kita melakukan kekerasan. Dan kita terlalu cepat menghukum. Orang lain ni nak suruh kita berbalah sama sendiri, berpecah sesama sendiri. Sesama Melayu ni senang aja. Dia provoke sikit aja, dia petik sikit saja, kita dah boleh berpecah belah. Betul tak? Cuba fikir. Adakah ini satu agenda untuk memecah belahkan negara kita? Sebab sekarang ni kita tumpuan dunia. Dan anda tahu ke tidak bahawa sekarang ini saya nak beritahu USA tak veto. Alhamdulillah, UN Security Council demands immediate Gaza ceasefire as US abstains. Dia tidaklah US tak veto korang. Alhamdulillah, PBB lulus usul gencatan senjata dalam perang Gaza Israel. Amerika yang sering membela Israel dan memveto segala keputusan PBB kali ini tidak bertindak sedemikian. Dan saya melihat ini sebagai salah satu usaha PMX. Anwar Ibrahim secara berterusan dengan lantang dan lancar bercakap kepada pemimpin dunia seperti di persidangan Agung PBB, di hadapan Presiden Amerika, Apex, di Apex, dan juga di depan Chancellor Jerman. Kelebihan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dalam berhujah dengan baik sehingga media barat tak mampu untuk memutarbalikkan kenyataan beliau. Alhamdulillah, tahniah kepada semua yang terlibat, semua yang bercita-cita untuk menegakkan keadilan. Kita bukanlah nak kata nak nafikan ke apa. Ada orang yang kata kenapa nak memperjuangkan two state solution dan sebagainya. Ini kata-kata daripada Puak PAS lah yang tak ada buat apa-apa tu. Balik tu kita beritahu kat Puak PAS ni suruh diorang tu cermin diri diorang. Sebab apa kita kata begitu? Sebab diorang tak ada buat apa-apa. Zaman diorang jadi kerajaan masa tahun 2021, apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Itu je aku nak tanya. Kan? Jadi kalau hari ni kita tengok kerajaan Madani ni, PMX ni, Alhamdulillah, kita tunggu pula pelaksanaan usul kepada PBB ni. Jadi inilah seorang Perdana Menteri yang tak goyah di pesada dunia di hadapan orang-orang hebat ni. Ni US ni, kau tahu tak ketenteraan di bagaimana? Kau tahu tak ketenteraan Jerman ni bagaimana? Aku tahu kalau bagi kat Miden sure cirit punya. Kalau ditanya soalan macam tu, memang sure cirit punya. Mahathir pun tak mampu buat. Anwar Ibrahim, dia jawab tu bukan saja tidak menyinggung kepada Chancellor Jerman, tidak menyinggung kepada Joe Biden dan sekutu-sekutu Israel. Israel pun tak marah dekat kita sampai tahap nak serang kita. Kan?
Sampai tahap nak kata Malaysia dah mencabar kan dia orang tak offended pun. Sekutu-sekutu mereka di Australia dan sebagainya tak offended pun dengan apa prinsip Datuk Seri Anwar Ibrahim, dengan apa kata-kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malah dia malu pula kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas itu, menyebabkan Chancellor Jerman ini ke Israel dan menggegas supaya bukalah pintu sepadan tu. Sudah-sudahlah kan. Malu aku depan Anwar tau. Anwar, kau tengok dia jawab macam mana depan wartawan. Aku ni yang bela kau ni, aku nak malu dengan perangai kau ni. Sudah-sudahlah, macam tu lah lebih kurang. Jadi ini yang nak diorang tenggelamkan Abang Adam, dengan duduk heret berkenaan dengan perkara ini. Mungkin kita ada musuh dalam selimut. Mungkin dia saja nak panjangkan benda ini untuk menenggelamkan PMX. Itu yang aku nak celah tadi. Maksudnya begini yang ni. Apa yang ni baru war-warkan ni satu perkara yang aku sangat setuju. Sebab kita tak boleh nak drag isu berkenaan dengan kalimah stokin pun ni lama sangat. Sebab apa? Sebab pihak berkuasa dah ambil tindakan dah. Benda ni pun dah didakwa di mahkamah. Walaupun pendakwaan itu kita macam tak puas hati lah sebab dia punya charges dia satu je. Tak apalah, iaitu kita bincangkan on a separate note. Tapi berkenaan dengan perkembangan terbaru berkenaan dengan gecatan senjata ni ataupun ceasefire yang telah dicapai ni, untuk sebagai fakta, semenjak PBB ditubuhkan yang ni, 85 kali kuasa veto digunakan. Dan dalam 85 kali kuasa veto yang digunakan, 81 kali adalah untuk tujuan menghalalkan perbuatan Israel Zionis ni. Bayangkan yang ni, 81 kali digunakan selama ini. Dan Alhamdulillah yang ni, Alhamdulillah, rentetan daripada ucapan PMX yang dibuat baru-baru ni di Jerman dan media-media barat menggunakan ucapan tersebut untuk melobikan. Dan Alhamdulillah, akhirnya kita boleh lihat, dan ini dinyatakan sendiri oleh Tok Mat dalam parlimen. Maksudnya kita tidak menggunakan strategi dan kita tak mampu pun untuk menembak Israel tu, Zionis tu, kita tak mampu. Tetapi kita ada cara, iaitu kita menempeling mereka. Nampak? Menempeling. Dia gunakan perkataan menempeling. Maksudnya ini kita tengok sendiri bagaimana dia terpaksa membatalkan lawatannya ke New York sebab dia kena tempeling lah tu. Maksudnya dia tak puas hati lah. Come on lah Amerika, selama hari ni aku yang duk jaga kau, aku yang duk atur kau punya siapa jadi presiden, siapa jadi tu untuk menjaga kepentingan aku. Come on, apa yang kau dah jadi, apa dah jadi ni apa semua. Dia pun tak sangka, Jerman pun dah bantai dia. Walaupun Jerman ni duk supply senjata lah apalah, tapi tengok dia orang gunakan balik benda tu apabila mereka mendapat kesedaran. Siapa yang menempeli mereka? Kenyataannya dikemukakan yang dikeluarkan oleh PMX. Apa yang mereka lihat? Mereka lihat kepentingan dari segi hubungan, menjaga hubungan, dan juga kepentingan dagangan lebih penting daripada melayan kerenah Zionis ni untuk sentiasa berperang. Mereka dah boleh nampak bahawa hubungan dagangan ni, maksudnya berbaik-baik sesama negara ni. Mereka, sebab tu kalau kita tengok tiap-tiap kali PMF pergi keluar negara, dua ini dia akan atur. Satu ialah perjumpaan dengan pemimpin tertinggi, Perdana Menteri dan sebagainya, Chancellor dan sebagainya. Dan satu lagi, dia berjumpa dengan pemain-pemain industri, pemodal, businessman, pedagang-pedagang. Sebab apa? Tengoklah apa yang berlaku dekat negara sekarang ni. Bukan Malaysia saja yang terkesan berkenaan dengan ringgit dan sebagainya, seluruh dunia. Dengan akibat perangnya, dengan cuaca climate change dan sebagainya. Jadi kita tengok bagaimana apabila dunia dah disedarkan, sudah ada orang yang mengaturnya dan yang menyedarkannya. Dan Alhamdulillah kita nampak kesan. Mungkinlah warung kat bawah lah semua benda nak claim dan sebagainya. Tapi cuba fikirkan, cuba lihat bahawa kita kena bersyukur. Allah Ta'ala mempunyai perancangannya lebih besar. Tapi kita kat Malaysia ni, kita tak appreciate benda-benda macam ni. Tidak ada mana-mana pentas yang berbicara soal berita yang terbaik ini. Dalam bulan Ramadan ni kita mendapat berita yang sangat mengembirakan. Selama itu kita berdoa, kunut nazilah dan sebagainya. Tetapi apabila sudah nampak cahaya di hujung terowong itu, kita tidak meraihkannya, kita tidak menyambutkannya, kita tidak mewawarkannya. Kenapa? Kerana politik. Kerana kedunguan politik. Okey, teruskan. Kalau kita tengok kan, kita punya Perdana Menteri bagi 100 juta
kepada Palestin. Tetapi PAS sibuk nak beli tanah, minta dengan walaun 400,000 untuk buat pejabat. Ada dia kisah berkenaan dengan Palestin. Dah habis ke perang Palestin. Tapi yang bab dia suruh boykot, yang bab dia mainkan isu kononnya kerajaan ini macam Yahudi lah, macam apa, macam Zionis lah. Masya Allah. Dia yang tak Zionis tu, dia yang labelkan orang Zionis. Tapi dalam masa yang sama, dia tak menolong apa-apa, dia tak membantu apa-apa pun. Ada dia wawarkan berkenaan dengan PBB ni. Saya nak tanya. Dan gencatan senjata di Gaza sempena bulan Ramadan akhirnya tercapai di Majlis Keselamatan PBB ni. Amerika Syarikat berkecuali pada kali ini, United Kingdom rakan setia Amerika Syarikat menyokong Abang Adam. Israel ni memang kalau kita tengok dia tak hormatkan sesiapa pun Abang Adam. Netanyahu selaku Perdana Menteri ni, dia tidak pernah mengambil tanggungjawab ke atas kegagalan sistem keselamatan, security system security system failure pada 7 Oktober. Tidak pernah bersalah. Pihak sana yang sentiasa salah. Dunia pun salah. Dia tak pernah salah. Dia macam ada narsisik punya behavior lah. Sama macam lebay. Lebay pun macam tu juga. Tak ada air di negeri dia, orang lain yang salah. Dia yang beli kereta baru, orang lain yang salah. Dia yang tak bayar gaji, orang lain yang salah. Semua dia yang orang yang salah. Dia tak pernah bersalah. Sama macam Zionis. Zionis, Netanyahu ni, dia tak pernah salah. Ada dia mengaku dia salah. Dia sentiasa play victim. Sama dengan perangai-perangai puak-puak penunggang agama ni. Sama. Dia tak pernah salah. Dia tak pernah mengaku salah. Dan dia sentiasa mengambil kesempatan di atas sesuatu isu ataupun di atas kelemahan orang lain. Jadi sekarang Israel kalah di pentas diplomasi dunia. Amerika Syarikat pun tak sanggup kekal sebagai kawan yang setia kepada dia lagi dah. Dan kegagalan diplomasi ini patut juga membawa kepada peletakan jawatan Netanyahu ni. Tapi mereka bukanlah orang biasa. Mereka bukanlah setan yang biasa-biasa. Okey? Jadi saya nak katakan di sinilah, bila korang ni menyebarkan sesuatu yang saya nampak yang tidak sah, yang tidak sahih, yang tidak benar, yang berdasarkan fitnah, yang berdasarkan sentimen, copy paste. 13 Mei berkenaan dengan yang terbaru kemarin copy paste berkenaan dengan minyak RM3.40. Semua itu adalah satu perang psikologi, perang saraf yang teratur lah dari pihak puak-puak penunggang dan penunggang agama dan pemfitnah ini. Fitnah disebarkan oleh orang bodoh. Pertama, bodoh sebab dia tak tahu itu fitnah. Kedua, bodoh sebab dia dapat dosa dan siksaan akhirat disebabkan oleh fitnah itu. Ketiga, dia bodoh sebab dia tak faham apa tulisan itu. Sebab itu banyak walaun-walaun yang cuba nak backup lebay-lebay. Bila dia naik dan kita tanyakan berkenaan dengan apa yang disebarkan, dia pun tak tahu. Kalau bab buku, contoh saya bagi contoh buku Until August tu. Kalau tanya siapakah penulis, tak tahu. Bila diterbitkan buku itu, dia tak tahu. Yang dia tahu, apa yang disebarkan, buku seksual dan sebagainya. Tang mana yang seksual? Tang mana? Apa yang diceritakan bagi kau dalam buku itu yang menyebabkan kau kata itu adalah buku pornografi dan sebagainya? Tang mana? They don't even know. Sebab dia tak faham apa tulisan itu. Dan dia bodoh sebab dia tak reti nak guna Google Translate untuk faham apa yang dia sebar. In case there's anything, macam saya bagi contoh, ada seorang mak badak yang tak mengaku dia ini badak. Dia ingat dia ini adalah kerengga. Kan? Tapi sebenarnya dia badak. Dia telah memfitnah Kak Wan, kononnya pergi ke majlis berjumpa dengan bini Netanyahu tu. Inilah salah seorang badak yang dia suka fitnah. Okay? Jadi, dia tak reti nak Google Translate apa yang bini Netanyahu tu tulis dalam bahasa dia. Lepas tu dia menonong-nonong pergi fitnah orang tu. Tak rasa jawab langsung sebagai seorang manusia yang beragama Islam. Tak apalah tak nak tutup aurat sekalipun. Kita tak ada masalah, dosa masing-masing. Tapi yang kau fitnah itu, lepas tu berbondong-bondong. Orang-orang macam-macam suruhan kau ini pula pergi share. Boleh nak disangkal lagi. Maaf saya cakap.
Korang ni share sesuatu yang tidak sahih, yang nampak nak bodoh. Kalau kita nampak, bodohnya dia ni, itu pun ramai pengikut. Itu pun korang pergi hadap, tengok live dia hari-hari dengan tak ada fakta, dengan sembang kemas dan sebagainya. Terima kasih, Man. Dan tersebar merata kononnya Datuk Seri Wan Azizah ini jumpa geng Yahudi. Mereka screenshot gambar status dari setan Yahoo bahasa Hebrew yang mereka tak faham. Mereka tak nak guna Google Translate. Lepas itu bila lah Google tersalah data berkenaan dengan RM4.98. Oh, pakai key ni. Oh, kau tahu tak apa berita yang terbaru dengan muka yakinnya, dengan muka menganjingnya. Oh, dia rasa dia hebat lah. Last kena scam dengan Google. Orang bodoh ni sentiasa kena tipu, guys. Dan dia yakin kebodohan dia tu. Aku pun pernah buat silap juga dalam menilai berita-berita yang hadir kepada aku. Tapi tak adalah aku muka yakin macam tu. Buat live dan sebagainya. Buat video dan sebagainya. Kan. Oh, kalau bab dia junjung Quran, cakap pasal agama, kalah ustazah. Ustazah pun boleh tersilap komunis dengan susu galuh orang. Apa ke benda? Kan? Kalau kita tengok, kalau kita cakap pasal tabayun, kalau bab dia baham dana anak yatim dan sebagainya, dia suruh tabayun. Dia suruh jangan, akhirat, dosa, pahala semua dia sebut. Kalau bab kata kat orang, sebab dia nak kena bayar, tak adalah, tak ingat dunia. Kan? Jadi itulah yang saya katakan. Wahai si bodoh. Makanlah fitnah itu dan jawablah di akhirat nanti. Terutama yang ikut dan share, bodoh-bodoh aja kau share benda-benda macam tu. Lepas tu kau makan saham yang sama. Dan PMX ini, figure pemimpin Asia dan pemimpin Muslim dunia yang hebat. Bayangkan, mana ada Perdana Menteri Malaysia yang sebelum ini apabila berpidato begitu fasih memetik ayat Quran dalam Perhimpunan Agung PBB itu sendiri. Pemimpin Indonesia yang mempunyai penduduk Islam paling ramai dari dahulu sampai sekarang ni setakat boleh mendahulukan ucapan Assalamualaikum je dalam pidato. Dia boleh guna ayat Quran PMX ni. Tambahan kalau kita tengok hari ini, PMX merupakan pemimpin Muslim Asia Tenggara dan Perdana Menteri yang pertama diberi penghormatan pernah menyampaikan khutbah Jumaat di hadapan masyarakat Muslim di New York dan sejurus selepas itu mengislamkan seorang orang Islam di New York. Kalau dia pergi lagi sekali dan dia bersembahyang di masjid yang sama, saya rasa ramai lagi yang nak masuk Islam dengan dia. Saya rasa. Kan? Jadi inilah kita ada Perdana Menteri yang hebat begini. Dia orang ni nak menenggelamkan imej Perdana Menteri kita ni. Sebab dia orang tak mampu nak lahirkan Perdana Menteri yang macam ini. Mana ada di kalangan mereka? Namakan saya satu Perdana Menteri yang kita boleh angkat daripada kalangan mereka ni. Teks dengan tensi tak boleh nak beza. Hari pertama berhujah di dalam parlimen, ketua pembangkang boleh bangkitkan berkenaan dengan isu peribadi orang. First homosexual prime minister, apa ke benda? Dah hari pertama dah bawa fitnah, dah bawa persepsi, dah bawa naratif. Itu bukan ketua pembangkang, itu Saitro. Kau lantik Saitro ke sebagai menteri dulu. Kau lantik Saitro ke sebagai ketua pembangkang. Shame on you. Okey, silakan Abang Adam. Macam panjang sangat pula. Betul lah, nak sambung sikit. Ini. Kalau kita tengok dari segi kepentingan, kelebihan dan siapa yang mendapat untung berkenaan dengan isu yang terkini ni, kita tengok ada pihak ketiga yang telah membawa onar. Dan benda ni saya tengok trend dia sama je dekat mana-mana negara. Okey, maksud dia begini. Puak-puak Mossad ni, mereka akan pastikan negara tersebut, okey, sama ada diperintah oleh orang yang bodoh ataupun orang yang ekstrim. Dengan matlamat, pertama, tidak mengganggu kepentingan mereka. Okey. Yang kedua, mereka boleh menunggang kepimpinan tersebut. Kita tengok PMX ni sebenarnya memang sangat mengganggu pentadbiran mereka. Setiap kata-kata, setiap gerakan, setiap aturan dan perencanaan yang dibuat oleh PMX ni sebenarnya mengganggu periuk nasi mereka. Sebab itulah kita tengok PMX 20 tahun lebih dinafikan.
Dinafikan sebab apa? Sebab move yang dia buat sebelum beliau dipecat pada tahun 1996, 1997 dan 1998. Yang terbaru hari ni, Kak Wan yang ni, dia berkongsi satu hantaran berkenaan dengan satu forum ataupun satu program yang dinamakan Masyarakat Madani. Sebenarnya masyarakat madani ataupun madani itu sendiri telah dipetakan, telah dipromosikan oleh PMX sebagai satu persediaan untuk beliau menjawab jawatan sebagai Perdana Menteri. Itu telah direncanakan berkenaan dengan Bank Islam, semuanya Islamik, institusi pengajian dan sebagainya. Dan ini yang dicemburi oleh Hadi Awang semenjak daripada dulu lagi. Ketika PMX melontarkan untuk buat Bank Islam dan sebagainya, boleh kita tengok keratan, dia di antara individu yang kecam. Daripada dulu lagi, Hadi ini seolah-olah tugas dia adalah untuk menggagalkan apa saja yang cuba dibuat dan dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita tengok siapakah yang sebenarnya menjadi ejen Mossad. Ini masa mengundi, tengok semua angkat tangan. Ya, aku Semua tak tuduh Hadi sebagai ejen Mossad, tetapi tengok siapakah yang akan cuba menggagalkan orang-orang yang sebegini. Siapakah yang selama ini menafikan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni untuk membawa Malaysia ke arah yang lebih baik, yang lebih bagus. Bayangkanlah, benda-benda yang dibuat oleh PMX telah digagalkan. Antaranya ialah berkenaan dengan finance. Berkenaan dengan langkah untuk melawan riba. Ini sebenarnya telah diatur oleh PMX semenjak dulu lagi, dan alhamdulillah sekarang ni kita tengok PMX sekarang ni menyambung balik perjuangan tersebut. Tetapi individu yang sama, kelompok yang sama, orang yang sama yang mencemburui apa yang dibuat oleh PMX ni. Bagi saya, episod cemburu ini seolah-olah sama dengan cemburunya iblis terhadap Adam. Sekian sambungnya ni. Banyak lagi saya punya point, tapi tiba-tiba gatal tekak. Saya nak bakar lagi berkenaan dengan apa yang terjadi di Gaza, pengundian dan sebagainya. Saya sangat bangga dan saya rasa meremang bila tengok semua, bila ditanya those who agree, semua angkat tangan. Kecuali siapa? Kecuali US. Lepas itu bila ditanya those who against, siapa yang tidak bersetuju, tak ada yang angkat tangan. Dan those who yang berkecuali lah, barulah US angkat tangan. Dan okey, saya dengarkan lepas itu bila diumumkan bahawa mereka telah menang dan tamparan kalah mati kepada Amerika Syarikat dan juga Israel, saya rasa bahagia mendengar tepukan itu. Sekejap, saya berikan korang dengar. Kejap. The result of the voting is as follows. 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted as Resolution 2728, 2022. Okay. Jadi, sangat gembira dan kita dah bercakap lama dah di sini, kita dengan doa kita yang tiap-tiap malam berusaha untuk, ialah dengan cara kita kan melahirkan sokongan kita buat pertama kali sejak pencerobohan Iraq pada tahun 2003, tepuhan gemuruh yang kita dengarkan tadi, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu selepas penerimaan resolusi kejahatan senjata di Gaza. Amerika Syarikat dan Israel disingkirkan dan dunia bersatu. Tahniah semua kawan-kawan yang berada di sini, yang sentiasa mendoakan, yang tak pernah hilang harapan. Terima kasih PMX, kan, wira kita. Dan buat kali pertama Amerika tidak menggunakan kuasa vetonya dalam perang Israel Gaza bagi menghalang dikeluarkan ketetapan Majlis Keselamatan PBB supaya perang dihentikan segera di Gaza. Akhirnya ketetapan supaya perang dihentikan segera diluluskan Majlis Keselamatan PBB. Ini kali pertama. Betul. Ini kali pertama. Sejak PBB itu ditubuhkan, 85 kali kuasa veto digunakan. Dan 81 kali daripada 5 tu, maksudnya 4 saja yang tak ada kaitan dengan untuk memvetokan berkenaan dengan Islam.